Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin binti Azlan, nombor matrik 056438. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan menyambung perbincangan yang bertajuk Cabaran Dakwah Era Revolusi Industri 4.0 dan dua orang tokoh iaitu Buya Hamka dan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dakwah telah dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kalangan ahli keluarga baginda dan penduduk Mekah. Beberapa peringkat dakwah yang boleh diikuti bagi menghadapi dunia sekarang adalah: yang pertama, dakwah Islam; yang kedua, dakwah industri; yang ketiga, dakwah melalui televisyen; dan yang keempat, dakwah melalui radio. Yang pertama, dakwah Islam. Seperti mana yang kita ketahui melalui perbincangan yang lepas, definisi dakwah adalah mengajak manusia sama-sama mempraktikkan agama Allah dan menggalakkan mereka melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Definisi dakwah mengikut pandangan ulama. Yang pertama, Sayyid Qutbi, iaitu mengajak atau menyeru orang lain masuk ke dalam sabil Allah. Yang kedua, menurut pandangan Ahmad Ghazali, dakwah iaitu tindakan atau ucapan yang mempengaruhi manusia supaya mengikuti ajaran Islam. Dan yang ketiga, menurut pandangan Al-Faruqi, dakwah bersifat universal yang menunjukkan dakwah bersifat kebebasan. Jadi dakwah pada hari ini dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama iaitu melalui televisyen, yang kedua melalui radio, yang ketiga melalui surat khabar, dan yang keempat melalui internet. Yang kedua iaitu dakwah industri. Keedaran zaman sekarang membawa perkembangan teknologi dengan pesat, terutamanya teknologi yang berpengaruh pada hari ini yang digunakan secara meluas, terutamanya dalam menyampaikan dakwah Islam pada hari ini, seperti penyebaran dakwah melalui surat khabar, internet, televisyen dan radio. Yang pertama, melalui surat khabar. Pada zaman sekarang, banyak penulisan dakwah Islamiyah diwakilkan di dalam media cetak seperti surat khabar, majalah dan sebagainya. Yang kedua, melalui internet. Internet digunakan secara meluas pada hari ini. Banyak penulisan dakwah, video atau ceramah berkenaan dakwah Islamiyah dikongsi melalui internet. Maka, dakwah industri melalui surat khabar dan juga internet dapat disampaikan secara meluas dalam pelbagai lapisan masyarakat di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja di seantero dunia. Seterusnya, dakwah melalui televisyen. Dakwah melalui televisyen sangat efektif kerana televisyen dapat dilihat maupun dapat didengar. Seterusnya, penyampaiannya mudah dipahami kerana kebiasaannya televisyen mempunyai sarikata yang dapat menjelaskan lagi penyampaian dakwah tersebut. Yang ketiga, impak yang besar. Dakwah melalui televisyen mempunyai impak yang besar kerana penontonnya daripada golongan pelbagai lapisan masyarakat. Dan yang keempat, dakwah melalui televisyen ini tiada had masa. Maksudnya boleh dilihat pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Dan terakhir, dakwah melalui radio. Dakwah melalui radio memberi kesan yang baik kepada pendengar, dan yang kedua memberi kemudahan kepada pendengar dan efektif. Dakwah melalui radio sama juga dengan televisyen tadi, kerana para pendengar boleh mendengar radio di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Dapat disimpulkan bahawa dakwah melalui televisyen dan radio dapat memberikan impak yang besar kerana ianya dapat memberikan kemudahan dan kefahaman yang lebih baik kepada para penonton dan juga pendengar. Nama saya Syazah Amani binti Muzaffar, nombor matrik 056106. Seterusnya kita masuk pula kepada Revolusi Industri 4.0 atau singkatannya ialah RI 4.0. Jadi sebelum itu, kita perlu tahu apa itu RI 4.0 ini. Di RI 4.0 ini merupakan trend dalam dunia perindustrian yang menggabungkan teknologi automasi dengan teknologi cyber.
Menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia iaitu Klaus Schwab, ia merupakan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan juga perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak, di mana hidup manusia ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya bantuan seperti robot yang akan mengurangkan lagi penggunaan tenaga dan juga otak manusia. Jadi, revolusi industri 4.0 ini mempunyai 9 teras utama yang merangkumi robot automasi, analitik data, simulasi, security cyber, sistem integrasi, realiti maya, pengkomputeran awan, pembuatan aditif dan juga Internet of Things. Bagi memahami 9 teras utama ini, mari kita lihat video yang berikut. Seterusnya, mari kita lihat 9 teras revolusi industri 4.0. Yang pertama, robot automasi. Robot yang direka bentuk untuk bekerja dalam tempoh masa yang panjang tanpa intervensi manusia. Ia dilengkapi dengan ciri yang canggih, fleksibel untuk membantu menangani tugas yang rumit. Yang kedua, IoT. Ia memulakan komunikasi antara peranti dan internet. Inilah yang selalu kita guna di rumah atau di luar tu kan? Yang ketiga, data besar. Proses mengumpul, menyimpan dan menganalisis data yang berharga untuk membantu penentuan keputusan atau keberlangsungan suatu sistem. Yang keempat, pengkomputeran awan. Untuk menyimpan dan mencapai data menggunakan internet selain dari komputer. Inilah yang selalu kita guna seperti iCloud, Google Drive dan Dropbox. Yang kelima, sistem integrasi. Maklumat dan pengetahuan akan dapat berjalan lancar melalui keseluruhan supply chain dan meningkatkan kerjasama antara industri, pihak pengeluaran, pelanggan dan pembekal. Yang keenam, pembuatan aditif. Pembuatan aditif lebih mudah difahami jika merujuk kepada teknologi percetakan 3 dimensi. Percetakan 3D digunakan untuk menghasilkan objek 3D atau model prototype. Seterusnya, realiti maya. Ia membantu menyediakan maklumat visual yang dihasilkan oleh komputer di mana objek visual janaan komputer akan ditambah pada pemandangan dunia sebenar yang kelihatan di skrin paparan. Yang ke-8, security cyber. Risiko ancaman cyber dan serangan cyber juga meningkat. Oleh itu, adalah penting setiap syarikat untuk memberi tumpuan kepada keselamatan cyber dan mengetahui bagaimana mereka boleh melindungi data dan informasi dari serangan cyber. Yang terakhir, simulasi. Sistem simulasi dibangunkan untuk menyerupai keadaan sebenar atau bersifat real time, sama ada dalam penggunaan mesin, penciptaan objek maya manusia ataupun produk. Sekarang kita sudah fahamkan mengenai 9 teras utama revolusi industri 4.0 ini. Kemudian kita masuk pula kepada prinsip reka bentuk RI 4.0. Di sini terdapat 4 prinsip, iaitu yang pertama yakni kerentanan ataupun keadaan dan juga sifat, di mana ia mempunyai kemampuan mesin, peranti, sensor dan juga manusia untuk berhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui media internet. Yang kedua iaitu ketelusan maklumat, iaitu ia mempunyai kemampuan sistem maklumat untuk membuat salinan maya dari dunia fizikal. Dan yang ketiga iaitu bantuan teknikal, ia mempunyai kemampuan sistem bantuan untuk membantu orang mengumpulkan data dan juga kemampuan sistem fizikal cyber untuk membantu manusia melakukan pelbagai tugas yang berat. Dan yang keempat ialah keputusan bebas. Ia mempunyai keupayaan sistem cyber fizikal untuk membuat keputusan dan juga melaksanakan tugas dengan sebebas mungkin. Jadi dari sini kita dapat tahu bahawa revolusi industri 4.0 ini telah memberi satu cabaran yang baru dan juga besar kepada semua sektor dalam negara kita, kerana ia telah memberi perubahan ke dalam kehidupan manusia dan juga gaya hidup manusia itu sendiri. Jadi, apa kaitan revolusi industri 4.0 ini dengan dakwah? Mari kita lihat kepada peluang dakwah. Yang pertama, dakwah sentiasa berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Ini bermakna dakwah ini bukan sahaja berlaku pada zaman Rasulullah SAW sahaja. Malah kerja dakwah ini telah diteruskan oleh para sahabat, para ulama dan akhirnya termasuklah kita semua. Tak kira di zaman mana kita berada, kerana agama Islam ini merupakan agama yang universal. Seterusnya ialah pemuda-pemuda Islam merupakan salah satu tombak suatu prinsip Islam ataupun peradaban Islam. Ini kerana pemuda-pemuda inilah yang bakal menjadi pemimpin negara pada masa akan datang.
Yang ketiga, manusia dituntut untuk lebih kreatif di dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun teknologi, terutamanya bagi para pendakwah. Sebagai contoh, para pendakwah perlu memikirkan cara ataupun kaedah untuk menyampaikan dakwah dengan lebih berkesan melalui dunia teknologi yang tersedia ini. Oleh kerana itulah, kita dituntut untuk turut mempelajari ilmu dunia, bukan sahaja mempelajari ilmu akhirat semata-mata, bagi menunjukkan bahawa agama Islam ini merupakan agama yang turut mengikut kemajuan. Seterusnya ialah internet dapat memperluaskan jaringan-jaringan informasi mengenai dakwah atau yang berkaitan dengan agama Islam. Melalui internet inilah memudahkan masyarakat untuk menambahkan pengetahuan agama melalui tazkirah, ceramah online dan sebagainya. Tapi perlulah melalui sumber-sumber yang sahih. Dan yang terakhir ialah pentingnya bagi seorang pendakwah itu untuk memanfaatkan internet. Jadi pendakwah itu juga perlu muncul di kaca TV contohnya, dan juga terutamanya di media-media sosial bagi menyebarkan dakwah, kerana di situlah tempat masyarakat dari seluruh negara boleh berhubung. Jadi mudahlah bagi kita untuk menyebarkan agama Islam melalui hujung jari. Jadi umat Islam perlulah melihat revolusi industri 4.0 ini sebagai peluang yang besar bagi kita untuk menyebarluaskan agama Islam di seluruh dunia. Itu sahaja daripada saya serahkan pula kepada sahabat saya yang seterusnya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Syulayai Habibibana, nombor matrik 055839. Baiklah, seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan cabaran dakwah pada era revolusi industri 4.0. Baiklah, jadi terdapat 4 cabaran dalam penyebaran dakwah di era revolusi industri 4.0 ini. Jadi cabaran pertama yang dihadapi oleh para pendakwah adalah berlakunya penyebaran budaya materialisme dan juga budaya rasionalisme di dalam masyarakat. Dan penyebaran budaya ini memberikan kesan yang sangat besar kepada sosial budaya, kerana apabila masyarakat sangat bergantung terhadap budaya ini, sehingga mereka menjadikan industri teknologi itu sebagai suatu keutamaan di dalam dunia, maka dengan ini berlakulah ataupun wujudlah fahaman dan juga kepercayaan terhadap budaya materialisme dan juga budaya rasionalisme. Baiklah, budaya materialisme ini dapat kita fahami sebagai satu kepercayaan bahawa segala kebendaan yang boleh dijadikan sebagai harta itu adalah jauh lebih baik daripada segala perkara yang ada di dunia ini, sehingga mereka mampu menjadikan sifat ini lebih utama berbanding daripada iman, agama dan juga Islam. Jadi dapat kita lihat contoh berlakunya perkara ini di dalam masyarakat apabila masyarakat pada masa kini adalah sangat maju daripada segi kemahiran teknologinya, tetapi mereka adalah sangat kurang daripada segi ilmu pengetahuannya, terutamanya daripada ilmu pengetahuan agama Islam. Kemudian untuk rasionalisme pula, rasionalisme ini merupakan fahaman yang mempercayai bahawa kebenaran sesuatu perkara itu hanya dengan menggunakan rasional akal dan juga bukti yang nyata. Jadi tentunya fahaman ini menyebabkan masyarakat semakin mengagungkan kehebatan makhluk daripada kehebatan pencipta mereka itu sendiri, kerana mereka telah melihat bukti yang nyata secara realiti bahawa manusia itu mampu untuk menghasilkan perkara-perkara yang hebat seperti teknologi-teknologi yang canggih. Maka disebabkan wujudnya kedua budaya ini telah menjadikan satu cabaran yang sangat besar kepada para pendakwah, kerana para pendakwah Islam membawa ajaran agama Islam itu yang lebih kepada akidah, akhlak dan juga ibadah, manakala masyarakat yang terkongkong dalam budaya materialisme ini hanya memandang kepada perkara-perkara yang bersifat kepada kebendaan. Dan juga apabila para pendakwah ingin menunjukkan kepada masyarakat atau membuktikan kepada masyarakat tentang kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya segala bukti-bukti itu adalah melangkaui dan juga melampaui batas dan juga akal manusia itu. Manakala masyarakat yang
mengagungkan budaya rasionalisme ini, mereka sukar untuk menerima perkara-perkara yang melangkaui batas dan juga akal manusia itu. Maka kedua perkara ini merupakan cabaran yang sangat besar kepada para pendakwa untuk menyebarkan dakwah di era revolusi industri 4.0 ini. Baiklah, cabaran kedua dalam penyebaran dakwah di era revolusi industri 4.0 ini adalah sebahagian institusi dakwah belum mampu untuk menyediakan kemudahan teknologi ataupun akses kepada internet. Hal ini dapat kita lihat apabila masih terdapat surau-surau ataupun masjid-masjid ataupun institusi-institusi agama yang sepatutnya menjadi pusat untuk masyarakat Islam menimba ilmu agama, tetapi institusi ini masih belum mampu untuk mencapai tahap kemajuan, terutamanya daripada segi teknologi. Dan kemudian perkara ini juga berlaku apabila masih kurangnya infrastruktur yang dapat memberi ruang kepada masyarakat Islam ini untuk saling berhubung ataupun untuk saling berkomunikasi untuk menyebarkan lagi maklumat berkaitan dengan agama Islam. Dan seterusnya, cabaran ketiga yang dihadapi oleh para pendakwah adalah penyebaran maklumat berkaitan agama Islam adalah kurang tarikan dan juga tidak tersusun. Apabila berlakunya perkembangan teknologi, maka para pendakwa juga mempelajari untuk menguasai digital dan juga teknologi. Maka mereka menyebarkan maklumat berkaitan agama Islam ini melalui media cetak dan juga media elektronik. Tetapi disebabkan para pendakwa ini masih belum mampu untuk menguasai sepenuhnya kemahiran berkaitan teknologi ini, maka setiap maklumat yang disebarkan pada media-media ini adalah tidak teratur dan juga kurang tarikan dari segi penyampaiannya, sehingga menyebabkan berlakunya longgokan-longgokan maklumat ini di dalam masyarakat, dan masyarakat mula menganggap bahawa maklumat ini sebagai sampah informasi. Kemudian cabaran yang keempat adalah teknologi dikuasai oleh negara-negara luar yang majoritinya adalah negara-negara bukan Islam. Strategi para pendakwa untuk menyebarkan dakwah Islam melalui internet kurang mendapat perhatian, terutamanya daripada organisasi-organisasi besar, kerana kebanyakan organisasi tersebut adalah ditangani oleh mereka yang majoritinya adalah bukan beragama Islam. Dan tambahan lagi, organisasi tersebut tentunya mengagungkan dan juga memberi sokongan kepada negara-negara yang bukan Islam juga untuk meraih perhatian dan juga untuk mendapatkan sumber ekonomi kepada negara, meskipun setengah perkara yang dilaksanakan oleh negara bukan Islam itu adalah bercanggah ataupun langsung tidak mengangkat agama Islam itu sendiri. Seterusnya, kita akan masuk kepada fenomena dakwah di era revolusi industri 4.0. Jadi telah kita bincangkan tadi, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh para pendakwa dalam menyebarkan dakwah di era revolusi industri 4.0 ini. Namun ini bukanlah menjadi satu perkara yang menjatuhkan, tetapi ini merupakan satu titik tolak ataupun titik permulaan bagi para pendakwa Islam ini untuk meningkatkan lagi strategi penyebaran dakwah mereka, kerana mereka mula untuk mencari pelbagai cara untuk menyampaikan dakwah Islam itu dengan lebih kreatif, sama ada dari segi penyampaiannya, dari segi susun atur penyebaran informasi ataupun maklumat-maklumat yang berkaitan dengan agama Islam itu di media-media cetak dan juga media-media teknologi elektronik. Dan oleh yang sedemikian, mereka mula melahirkan dan juga melatih generasi-generasi baru, terutamanya generasi muda, kerana generasi muda ini adalah dikatakan sangat kreatif. Jadi mereka ingin menjadikan generasi baru ini menggunakan teknologi sebagai platform untuk menyebarkan dakwah. Seterusnya, mereka mula untuk menguasai kemahiran digital dan juga teknologi ini kerana ingin mengasah kreativiti mereka dan juga kemahiran mereka dalam menjadikan
strategi dakwah itu dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Namun meskipun mereka sangat meskipun para pendakwah mula untuk mengikut jejak di dunia moden ini, iaitu dengan menggunakan teknologi sebagai strategi untuk menyebarkan dakwah, namun mereka masih mengekalkan budaya musyawarah, iaitu budaya perjumpaan secara mesyuarat untuk saling memantapkan strategi dakwah masing-masing, iaitu di mana budaya musyawarah ini adalah satu budaya yang telah diamalkan dalam Islam, iaitu telah diamalkan oleh para khalifah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Narsyara binti Ahmad Suad, Menteri 055915. Seterusnya saya akan membentangkan tokoh pertama kumpulan kami, iaitu Buya Hamka. Buya Hamka ataupun lebih dikenali dengan nama sebenarnya Abdul Malik Khadir Amrullah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Desa Sungai Berantan, Sumatera Barat, Indonesia. Dan ibu beliau bernama Satiyah, ayah beliau bernama Amrullah ataupun dikenali sebagai Haji Rasul yang merupakan ulama dan penulis prolific. Dan datuk beliau juga merupakan ulama yang terkenal di Minangkabau. Pada zaman kanak-kanak atau pendidikan Hamka pada zaman kanak-kanak adalah beliau mengaji silat dan pendidikan Islam. Beliau juga belajar di Sumatera Tawalib, iaitu sekolah agama yang diuruskan oleh ayahnya. Di Sumatera Tawalib, Hamka mempelajari tentang bahasa Arab dan agama Islam. Beliau Hamka lebih gemar untuk belajar sendiri dan tidak gemar ke sekolah formal, dan beliau mempelajari agama Islam di surau serta masjid, berguru dengan ulama-ulama yang terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid Sudah Mansur, RM Sujo Pranoto dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan Hamka juga menguasai banyak pelbagai bidang ilmu, antaranya falsafah, kesusasteraan, sejarah, sosiologi, politik, sama ada dari perspektif Islam ataupun Barat. Dan beliau ni gemar berbincang dengan guru-guru dan tokoh seperti Haji Omar Said Tujagramoto dan Haji Fakhruddin. Peredaran dan pengalaman ini dapat menjadikan Hamka sebagai seorang pemidato yang hebat. Beliau juga mengkaji karya sarjana Barat seperti Albert Camus, Arnab Tanibi, Jean Paul Sartre, Karl Marx, William James and Piloty. Hal ini telah dapat menjadikan beliau menguasai ilmu dari pelbagai sumber dan dapat menjadikan beliau pejuang bersifat multidimensi. Pada tahun 1924, beliau menyertai Parti Syarikat Islam dan Gerakan Islam Muhammadiyah di Yogyakarta, dan pada masa ini juga beliau mula terlibat dengan kegiatan penulisan. Pada tahun 1927, semasa beliau berusia 19 tahun, beliau menunaikan fardu haji, dan pada tahun 1929, beliau dikahwinkan dengan Siti Raham. Ketika itu Hamka berumur 21 tahun, manakala isterinya berumur 15 tahun. Dan mereka menetap di Padang Panjang selepas berkahwin, dan atas permintaan Gerakan Muhammadiyah, beliau menjalankan kerja dakwah di Makassar selama 3 tahun dan kemudian ke Medan pada tahun 1936 untuk menjalankan misi dakwah. Pada tahun 1945 hingga 1949, beliau berjuang menentang Belanda pada zaman Revolusi Indonesia selama 3 tahun, dan 1949 juga beliau mengisytiharkan kedaulatan Indonesia. Pada tahun 1950, Hamka dan keluarga berpindah ke Jakarta, dan pada tahun 1981, Hamka meninggal dunia semasa umat Islam menyambut Ramadan Al-Mubarak pada 24 Julai 1981 akibat terkena serangan jantung, dan beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Seterusnya masuk kepada sumbangan yang telah diberikan oleh Hamka. Di sini terdapat 6 aspek sumbangan yang telah diberikan oleh Hamka, antaranya perjuangan pembebasan, penulisan, gerakan Islam, politik dan pentadbiran, pendidikan dan teladan umat. Dalam perjuangan pembebasan, Hamka memperjuangkan kebebasan melalui karya kreatif, dan terdapat 3 jenis pembebasan yang ditekankan oleh Hamka, iaitu pembebasan akidah yang mana merupakan permurnian tauhid dengan maksud membebaskan individu dan umat daripada ketaatan kepada selain Allah. Dan dalam pembebasan pemikiran dibahagikan kepada 3, iaitu pembebasan daripada taklid buta, pembebasan daripada hawa nafsu dan pembebasan daripada kemaruk kemendaan. Dan dalam pembebasan sosial dibahagikan kepada 3 juga, iaitu penegakan keadilan yang bermakna pembebasan daripada kezaliman, pembebasan daripada adat Minangkabau, dan pembelaan golongan terpinggir yang juga bermaksud pembebasan daripada penindasan. Dalam aspek penulisan, terdapat 3 sumbangan diberikan oleh Hamka melalui karya ilmiah, kitab tafsir dan karya kreatif, iaitu kesusasteraan. Dalam karya ilmiah, terdapat buku ataupun makalah yang telah ditulis oleh Hamka yang menjadi pedoman dalam kehidupan seperti karya falsafah hidup, pandangan hidup Muslim, lembaga hidup dan lain-lain. Dan Hamka juga berupaya untuk menyelami minda penjaga Melayu lama dan mampu untuk mengenal pasti mesej yang hendak disampaikan sama ada secara simbolik maupun tersirat di sebalik sesuatu karya. Dalam kitab tafsir, Hamka menulis kitab Al-Azhar, dan kitab ini dikarang oleh Hamka semasa beliau berada di dalam penjara, dan kitab ini mempunyai 30 jilid yang menyamai jumlah juzuk di dalam Al-Quran.
Nah, tafsir Al-Azhar ini merupakan gabungan hasil kitab-kitab tafsir yang klasik dan juga yang moden. Dan keistimewaannya adalah kitab ini berbahasa Melayu paling besar yang dikarang menggunakan gaya bahasa ceramah panjang. Selain dari itu, tafsir ini juga satu-satunya tafsir yang huraiannya paling banyak merujuk isu dan contoh kemelayuan. Dalam karya kreatif, Hamka telah mengarang 6 novel yang terkenal seperti Tenggelamnya Kapal Wanderwish, Di Bawah Lindungan Kaabah, Terusir Kerana Fitnah serta lain-lain. Terdapat juga 3 antologi cerpen yang telah dilakukan oleh Hamka. Yang pertama adalah cerpen Lembah Kehidupan, Menunggu Bedok Berbunyi dan Cermin Penghidupan. Dalam aspek gerakan Islam, Hamka aktif dalam gerakan Muhammadiyah dan beliau mengabadikan cita-cita dan perjuangan dakwahnya dalam gerakan Muhammadiyah tersebut. Dan usaha utama gerakan ini adalah untuk menyediakan pendidikan alternatif berpaksikan keislaman kepada rakyat, khususnya rakyat kanak-kanak dan generasi muda. Dan melalui gerakan ini juga Hamka mengabadikan perjuangan hidupnya sebagai pendakwah dengan menggunakan pelbagai wahana seperti ceramah, kelas pengajian dan penulisan. Beliau juga terlibat dalam Masyumi, iaitu singkatan kepada Majlis Syura Muslimin Indonesia. Dan Hamka pernah dilantik sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia pada tahun 1975 hingga bulan Mei 1981. Dan di dalam aspek politik dan pentadbiran, Hamka pernah menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan, pernah bertugas sebagai guru agama di Padang Panjang dan berpengalaman menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah Padang Panjang, dan berpengalaman bertugas sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam dan profesor di Universiti Mustafa Jakarta. Dan pada tahun 1951-1960, beliau juga pernah bertugas sebagai pegawai tinggi agama atas lantikan Menteri Agama Indonesia. Dan pada tahun 1975, beliau menerima jawatan Ketua Majlis Ulama Indonesia dari tahun 1975 hingga tahun 1981. Tetapi Hamka meletakkan jawatan tersebut pada Mei 1981 kerana tegasnya mendukung fatwa yang mengharamkan umat Islam menyambut perayaan Natal di gereja. Dalam aspek pendidikan, Hamka mempunyai dimensi sendiri dalam pendidikan yang ditekankan, iaitu tentang pengalaman hidup sebagai unsur dalam pendidikan kerohanian dan akhlak, matlamat pendidikan untuk membentuk peribadi dan pendidikan anak-anak. Dan dalam aspek pendidikan juga terdapat aspek keagamaan yang berkaitan dengan nikmat ilahi dan psikologi kerohanian. 5 kategori nikmat ilahi yang dikemukakan oleh Hamka ialah kebahagiaan akhirat, keutamaan akhlak, keutamaan tubuh badan, keutamaan persekitaran dan taufik serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hamka juga menulis karya sejarah, dan antara karya tersebut adalah seperti Sejarah Umat Islam, Sejarah Islam di Sumatera dan dari Pembedaran Lama. Dan semua karya ini dijadikan rujukan oleh para pengkaji sejarah. Dan beliau juga dalam bidang pendidikan itu sendiri menjadikan Masjid Al-Azhar sebagai pusat untuk memberi pendidikan Islam melalui pelbagai wahana seperti kuliah subuh dan khutbah Jumaat, selain menjadi imam besar di masjid itu. Dan apa yang paling memberi kesan kepada hidup kita pada hari ini adalah sumbangan beliau dalam teladan umat yang patut dicontohi oleh semua lapisan masyarakat adalah sifat-sifat mulia beliau seperti amanah, mempunyai harga diri, toleransi, kerajinan, keadilan, kesederhanaan. Semua sifat-sifat tersebut boleh dicontohi oleh semua lapisan masyarakat untuk memperbaiki diri dari masa ke masa. Itu sahaja mengenai Hamka. Seterusnya pembentangan ini akan terus disambung oleh kawan saya yang seterusnya. Jangan merasa sepi. Ada Allah yang mengawasi. Jika sedih, jangan pendam dalam hati. Ada Allah tempat berbagi. Jika marah, jaga fikiran dan hati. Ada Allah tempat menenangkan hati. Jika susah, jangan merasa pilu. Ada Allah tempat mengadu. Jika gagal, jangan berputus asa. Ada Allah tempat meminta. Jika bahagia, jangan menjadi lupa. Ada Allah tempat memuja. Ingat, ada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah binti Muhammad Qazi 056659. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan untuk tokoh yang kedua, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Senator Dr. Haji Zulkifli Al-Bakri merupakan salah seorang agamawan yang terkenal di Malaysia. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama.
Beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan memegang jawatan sebagai Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2014 hingga tahun 2020. Dato' Dr. Zulkifli merupakan pengasas kepada Pondok Moden Al-Abakirah. Selain itu, institusi hadis baru iaitu Maklim As-Sunnah Lid-Dirasati As-Sunnah An-Nabawiyah juga merupakan antara cetusan idea daripada beliau. Seterusnya ialah latar belakang Dr. Zulkifli Al-Bakri. Nama penuh beliau ialah Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau dilahirkan pada 16 Januari 1969 di Kampung Gompau, Kemaman, Terengganu. Beliau merupakan anak yang ketiga daripada 10 orang adik-beradik. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang kuat didikan agama serta taat kepada perintah Allah dan Rasul. Sifat dan sikap yang lahir dari beliau merupakan hasil dari pengamalan ilmu yang beliau belajar. Dato' Dr. Zulkifli mendapat pendidikan awal daripada kedua ibu bapanya. Beliau mendapat pendidikan secara formal di sekolah rendah dan beberapa buah sekolah menengah dan beberapa universiti di dalam dan di luar negara. Beliau bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rengas Bekah pada tahun 1976 sehingga tahun 1981. Kemudian menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Ladang pada tahun 1982 sehingga tahun 1984. Pada tahun 1985 sehingga tahun 1988, beliau mengambil aliran Thanawi di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin Batu Buruk. Seterusnya, Dato' Dr. Zulkifli menyambung pula pengajian di peringkat Sarjana Muda Syariah di Universiti Islam Madinah pada tahun 1989 sehingga tahun 1993. Tidak hanya berhenti setakat itu, beliau kemudiannya menyambung lagi pengajian dalam bidang yang sama di Damsyik Syria pada tahun 1994 sehingga tahun 1997. Pengajiannya di peringkat Doktor Falsafah iaitu PhD pula diambil di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang pada tahun 2002 sehingga tahun 2004 di bawah seliaan Profesor Dr. Razi Osman. Tajuk kajiannya adalah Institusi Mufti dan Fatwa, satu analisa terhadap enakmen dan beberapa fatwa pilihan Negeri Sembilan. Kehidupannya selama lebih 8 tahun di perantauan dimanfaatkan dengan mengikuti pengajian secara talaki dengan kebanyakan ulama di Timur Tengah. Antaranya ialah Syekh Muhammad Ali Al-Thani dan Syekh Rusdi bin Salim Kalam. Beliau mendapat ijazah secara sanak yang bersilsilah daripada Syekh Dr. Abdul Latif Soleh Al-Farfur. Beliau berpengalaman sebagai ahli panel kajian akidah dan syariah di Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang fiqh dan usul fiqh, fatwa fiqh semasa, hadis dan tasawuf. Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mendirikan rumah tangga bersama Dr. Syirin binti Muhammad Yunus. Isteri beliau merupakan seorang pegawai perubatan di salah sebuah hospital di Malaysia. Hasil dari perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seramai 5 orang cahaya mata yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sangat komited dalam menghasilkan karyanya supaya ianya dapat dibaca oleh semua pihak sebagai rujukan dan tambahan kajian ilmiah. Minatnya yang sangat mendalam terhadap penulisan buku telah membawa kepada penghasilan lebih dari 200 buah buku agama, jurnal, buku-buku terjemahan dan makalah dalam bidang akidah, fiqh, hadis dan tasawuf. Antara penulisan beliau ialah Halal dan Haram dalam Islam, Hukum Makan Katak dan Berubat dengannya, Hukum Jampi dan Pakai Tangkal dan sebagainya. Penulisannya yang sangat terkenal adalah Ahasin Al-Kalim Syarah Hikam Ibn At-Ta'ila Al-Sakandari. Dato' Dr. Haji Zulkifli Al-Bakri menerima banyak anugerah sepanjang beliau bergelar agamawan. Antara anugerah yang diterimanya ialah Anugerah Tokoh Penulis Islam sempena Pesta Buku Antarabangsa Kelantan kali kedua, Anugerah Tokoh Maulidur Rasul peringkat Wilayah Persekutuan, Anugerah Tokoh Ilmuwan Negeri Selangor, Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Terengganu dan Anugerah Blue Ribbon bagi kategori media baru melalui Bayan Minas.
Bagi darjah kebesaran diraja, beliau menerima anugerah pingat mahkota wilayah sempena Hari Wilayah Persekutuan yang membawa gelaran Datuk, darjah kebesaran darjah gemilang Pangkuan Negeri sempena ulang tahun yang ke-80 yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang yang membawa gelaran Datuk Seri, dan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kepetuaan Rasmi yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran Datuk. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri banyak mengadakan pelbagai program yang mendekatkan institusi fatwa dengan masyarakat. Antaranya ialah melalui penulisan dan penyampaian kuliah-kuliah dan ceramah yang menggunakan medium seperti televisyen dan Facebook. Antaranya ialah program Cinta Ilmu di TV Al-Hijrah. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.